Baik. Kita seterusnya cerita pasal muda lah. Kita bawa cerita muda sikit lah. Sebelum kita bawa nanti cerita pasal kenapa PAS mempersoalkan orang yang tanya tentang memali ni syaitan, tuan-tuan. Okey, komentar. Tak rugi muda bergerak solo. Ni ada satu komentar. Terima kasih, Patrick. Jika kamu bertanding solo. Ini soal daripada artikel daripada Fakhrul Razi Rashid. Ini Dato' M kata, jika kamu bertanding solo dan menang beberapa kursi, apa yang kamu boleh buat? Tanya Dato' M. Ini soalan yang paling tepat untuk melihat pendirian muda bertanding dalam PRN yang akan datang. Selain itu, Mahathir mahu menegaskan bahawa keputusan muda tersebut sebenarnya sia-sia kerana mereka tidak boleh pun membentuk kerajaan. Dia kata. Mungkin ia adalah teguran luhur lagi realistik daripada Mahathir. Bahkan mungkin datang dari hati nurani yang ikhlas selepas partinya tahun lalu lebur ketika PRU ke-15. Dia cerita pasal pejuang lah. Sementara itu memang ada pemimpin parti kerajaan cuba memujuk muda mengkaji semula pendirian tersebut. Antaranya Samsul Iskandar dan juga veteran DIP Lim Kee Siang. Pendirian muda kali ini sebenarnya betul, cuma tidak tepat pada sudut konteks masa. Jika pendirian itu dibuat lebih awal, iaitu sebelum DUN dibubarkan, pasti ia dapat mengutip beberapa sokongan menuju PRN. Kalau muda ada bijak bermain sentimen, mereka boleh menjadi tempat menarik pengundi yang kecewa dengan kerajaan perpaduan dan PN. Muda berpeluang menjadi pilihan ideal bagi pengundi yang muak dengan perkembangan politik semasa. Malangnya, pendirian muda itu agak janggal kerana mereka menyiapkan diri untuk bertarung dengan parti dalam kerajaan ketika mereka sendiri adalah sebahagian daripada kerajaan. Ia seperti BN bertarung dengan PN dalam PRN Johor dan Melaka yang lepas. Apapun keputusan muda adalah tindakan kolektif mereka sendiri. Baik dan buruk impaknya nanti harus dipikul sendiri. Asas itu perlu dihormati setidak-tidaknya dalam ruang lingkup politik. Boleh difahami pendirian tersebut terbentuk atas kekecewaan muda dalam banyak hal kerajaan. Pertama, sikap sambil lewa PH membincangkan penyertaan muda dalam gabungan berkenaan. Kedua, suara muda dipinggirkan kerajaan hari ini dalam isu dasar maupun keputusan politik. Di sebalik kekecewaan itu, muda mempunyai kekuatan tersendiri yang kian mendapat tempat dalam kalangan rakyat, khasnya belia. Pertama, muda konsisten mengangkat perbincangan dasar awam. Komitmen seperti menekankan dasar bayaran pelatih industri buat graduan muda di sektor awam dan swasta. Begitu juga dengan isu ekonomi rakyat yang digarap muda dalam pencapaian sosial media. Malah perjuangan muda dalam isu pelatih industri disambut Perdana Menteri mengatakan kerajaan bersetuju bayaran yang diterima terlalu rendah dan tidak munasabah. Jadi, hujah ni bila dikata kerajaan tak dengar suara muda, tapi bila muda lambung tentang intern, lepas tu Perdana Menteri sambut. Soalan saya, kenapa dikatakan suara muda tak didengar? Ya, habis yang ni tentang intern ni Perdana Menteri sambut, dengar pula. So, apa isu dia sebenarnya? Okey. Selepas itu, barulah saya pemuda parti kerajaan terhegeh-hegeh memfokuskan isu tersebut yang asalnya dipelopori muda. Pertama, saya nak isu komen pasal ni lah. Terhegeh-hegeh ni, kalau kita kata terhegeh-hegeh, banyak lagi polisi yang dibawa oleh Pakatan Harapan yang muda lepas itu sambut. Adakah kita boleh kata muda pun terhegeh-hegeh nak pergi sambut apa yang kerajaan ataupun Pakatan Harapan bawa? Dia bukan isu terhegeh-hegeh, tuan-tuan. Isunya adalah bila kerajaan dah bawa, dah sama-sama dalam kerajaan, sama-samalah perjuangkan. Janganlah kita claim, oh aku bawa ni, therefore aku punya. Korang tak boleh claim, korang tak boleh claim. Dah kita ni satu kerajaan, bila kita bawa, siapa-siapa yang bawa tu bawalah. Tak adalah Azlina kata, saya yang memperjuangkan pasal isu Sulu. Tengok Pakatan Harapan terhegeh-hegeh mengambil apa yang saya perjuangkan. Ingat kita zaman budak-budak ke? Tahulah muda ni budak-budak lagi. Tapi jangan bermain sentimen macam budak-budak. Kita ni satu kerajaan, apa saja polisi yang kita buat, kita semua kena share the credit. Ini masalahnya. Jadi bila pemimpin ni, dia ada satu buku Simon Sinek tulis, Why Leader Eat Last, nama buku tu. Why Leader Eat Last. Seorang pemimpin yang hebat, dia akan pastikan orang lain, anak buah dia dapat kredit. Dia dapat last kredit pun dia tak kisah. Itu leader yang bagus. Kan? Itu leader yang bagus. Itu persoalan yang kita kena bawa sebenarnya. Kan? Itu persoalan yang kita kena bangkitkan sebenarnya. Alright. So dalam hal ini yang kita kena orang kata, kita kena bawa dalam hal muda ini. Alright. Jadi dalam ini poin saya nak bawa berkenaan dengan muda. Adakah muda solo ini, muda akan selamat ataupun muda akan, orang kata bukan selamat, tapi akan berjaya dalam misi solo ini, dan apa implikasi besar dia? Dulu saya kata muda akan menghadapi masalah sebenarnya. Akan menghadapi masalah pertama menjelaskan polisi dan dasar mereka. Saya kata muda tidak mempunyai direction yang jelas. Muda tidak mempunyai satu pandangan yang jelas ke arah mana yang mereka nak bawa. Dia kata memperjuangkan anak-anak muda.
Kalau muda memperjuangkan anak-anak muda, persoalan kita, kenapa dalam pilihan raya yang lalu, muda gagal mengambil suara anak-anak muda? Untuk at least kalau tak menyebelahi Pakatan Harapan pun, memenangkan muda itu sendiri. Adakah muda kalah kerana undi orang tua? Ataupun sebenarnya anak muda pun tak melihat muda sebagai salah satu pilihan yang nak dilihat dalam pilihan raya yang lalu. Anak muda still memilih sama ada PN, BN ataupun Pakatan Harapan. Dia tak melihat muda ni sebagai salah satu suara yang kuat untuk mewakili anak muda. Walaupun muda itu bukan bermaksud pilihan parti itu hanya untuk orang muda, tetapi seolah-olah itu yang nak dipotretkan. Perjuangan-perjuangan mereka membawa hanya kepada persoalan anak-anak muda. Persoalan kepada anak-anak muda. But then again, the end of the day, tak juga anak muda itu dikatakan 100% ataupun kalau tak 100% pun majoriti menyokong parti muda ini. Kan? Jadi dia tak nampak jelas sebenarnya. Sebab itu daripada awal dulu saya kata, kalau hanya sekadar memperjuangkan satu-satu kelompok, contohnya dalam hal ini diskriminasi terhadap umur, which is muda. Bagaimana kalau mereka sudah tua? Kan, kalau dah tua nanti macam mana? Tapi muda itu bukan bermaksud umur is, tetapi sekadar ini terutama macam gaji intern ataupun allowance intern umpamanya adalah untuk golongan muda. Perjuangan dia kepada golongan yang bukan muda bagaimana? Bagaimana pula yang dengan itu? Jadi kita nampak bahawa dia tak boleh nak pergi jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia bertanding solo, tuan-tuan, kita nampak bahawa pertandingan solo ini tidak lebih hanya sekadar mengacau daun. Dia akan mengganggu undian-undian. Yang ketiga, dia kata kami langgar solo ni sebab kami nampak bahawa kerajaan ini tak dengar suara kami. Saya kata, kalau suara kerajaan ini tak dengar suara kamu, apa yang kamu suarakan kerajaan tak dengar? Itu soalan dia. Kami Abdul Hadi stabil dan dipindah ke wad biasa. Ini berkenaan dengan Haji Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilaporkan kini berada dalam keadaan stabil setelah ditempatkan di sebuah hospital kerana mengalami masalah kemerosotan kesihatan. Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah berkata, berkata ahli Parlimen Marang itu juga telah dipindahkan dari unit rawatan jantung sebelum ini ke wad biasa CCU. Bagaimanapun masih lagi dalam rawatan dan perkhidmatan doktor, katanya seperti dilaporkan hari ini. Bagaimanapun menurut Amar, tiada sebarang lawatan atau ziarah dibenarkan buat masa ini bagi memberi ruang kepada Abdul Hadi untuk pulih. Semua tidak melawat, biarlah beliau rehat betul-betul dan kita doa semoga beliau cepat sembuh. Keadaan kesihatan bekas duta khas bertaraf menteri itu dilaporkan merosot sejak sebelum Aidil Adha yang lalu. Perkara ini dimaklumkan sendiri oleh adaknya Muhammad Khalid Abdul Hadi melalui catatan di Facebooknya semalam. Baik. Ini macam inilah tuan-tuan. Pertama, kita doakanlah kesembuhan, kesejahteraan. Kita doakanlah semoga orang kata apa dipermudahkan urusan Haji Hadi dalam disembuhkan beliau lah, senang cerita kan. Dan ada yang tanya kenapa dia tak dedahkan kat mana hospital Hadi tu Isa? Mungkin ialah nak bagi rehat. Ramai sangat nanti datang, dia nak melawat dan sebagainya. Nanti dia tak cukup rehat. Bagilah dia rehat. Lepas tu adalah orang tulis komen, dia kata bukan berdosa ke kita mendoakan kebaikan kepada orang yang menunggang agama. Dosa pahala ni bukan kita tentukan lah kan. Tak payahlah kita cakap macam tu. Doa yang baik-baik sajalah untuk dia. Kita berbeza politik, kita boleh tentang polisi dia, kita boleh lawan apa yang tak betul dalam polisi dia. Tapi bab-bab macam ni kita jangan main lah tuan-tuan. Bab-bab macam ni kita tak payah nak komen lebih-lebih lah, jangan melampau. Yelah, belah pihak sana pun jangan melampau, kita pun jangan melampau lah. Kan? Sebelah sana pun jangan berlebih-lebihan, kita pun jangan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sebegini sebenarnya. Kan? Kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sebegini. Macam baru-baru ini kan, ada dakwaan mengatakan bahawa ada seorang mendoakan yang tak baik lah kepada Hadi Awang bernama Zaki Yamani. Zaki Yamani, dia mendoakan perkara yang tak baik kepada Haji Hadi Awang ni. So Anwar Ibrahim buat satu tweet, dia tak setujulah dengan perkara tersebut kan. Dia kata ni tak betul dan sebagainya. Dan ada orang kata Zaki Yamani ni adalah setiausaha politik kanan, dia kata Samsul Iskandar. Dia ada kaitan dengan Samsul Iskandar. Zaki Yamani ni adalah orang kanan Samsul Iskandar. So hari ini Samsul Iskandar telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kenyataan media isu tular, saya betulkan sikit. Isu tular berkenaan ciapan individu bernama Zaki Yamani. Terima kasih Goh KK. Berhubung kesihatan Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Awang 2 Julai.
Saya terpanggil untuk memberi respon susulan tulah ucapan individu bernama Zaki Yamani berhubung kesihatan Presiden PAS. Pertama sekali, saya menggesa portal media Malaysia Now menarik balik dakwaan mengenai individu tersebut dengan saya maupun institusi pejabat Perdana Menteri secara keseluruhannya. Meskipun beliau pernah berkhidmat selaku setiausaha Angkatan Muda Keadilan sewaktu memimpin AMK pada 2007 yang lampau, itu tidak membawa sebarang perkaitan atau makna pada masa kini dalam mana-mana kapasiti rasmi. Oleh itu, dakwaan mengenai perkaitan ini telah sangat tidak wajar. Atas kapasiti Perdana Menteri setelah berhubung dengan keluarga Tan Sri Haji Hadi Awang melalui anak anda beliau, lebih awal sebaik saja berita kesihatan tersebar. Syukur Alhamdulillah komunikasi terjalin. Isu ini yang turut diberi perhatian oleh Datuk Seri Anwar melalui ucapan beliau memberi gambaran betapa Perdana Menteri begitu berjiwa besar meskipun pelbagai serangan ke atas beliau, namun beliau tidak cenderung mempolitikkan perihal yang sensitif sedemikian rupa. Justru saya turut senada dengan Perdana Menteri mengenai saudara Zaki agar dapat mengambil tanggungjawab di atas kenyataan berikut. Okey, poinnya adalah tuan-tuan, kita ni masyarakat, kita ni umat Islam, kita ada hak kita kepada orang Islam yang lain, kita ada hak kita sebagai sesama manusia kepada orang lain. Dengan binatang pun kita ada hak. Ini kan pula manusia, ini kan pula sesama Islam. Itu hak dia, kita doakanlah kesejahteraan beliau. Itu hak kita sebagai orang Islam. Itu yang paling penting.